Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah kami, Profesor Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail. Hari ini, kumpulan kami ingin menerangkan tajuk posisi akal dan wahyu dalam pemikiran Mu'tazilah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Syakirah, Nurin Natasha, Nur Aini, Aisyah Amalin dan Nurul Atirah. Sebagai pengenalan, ramai berpendapat bahawa pemikiran Mu'tazilah ini adalah sama dengan pemikiran liberal. Hal ini kerana kedua-dua pemikiran ini adalah berlandaskan akal dan logik. Syahir Akram Hassan 2017 menyatakan bahawa akal ini dapat dikaitkan dengan rationality. Mu'tazilah secara bahasa berarti memisahkan diri dan secara istilah pula bermaksud nama sebuah kelompok yang muncul pada awal kedua hijrah yang menggunakan akal dalam membahas teologi Islam. Mu'tazilah adalah sebuah kelompok yang meletakkan ketinggian akal melebihi sumber wahyu. Umat Islam boleh terjebak dalam mengikut ajaran Mu'tazilah ini disebabkan kehendak dan nafsu. Saya akan menerangkan kajian lepas yang dilakukan mengenai aliran Mu'tazilah. Kajian yang dilakukan oleh Zainiman pada 2021 menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan aliran Mu'tazilah. Asal-usul istilah Mu'tazilah selalu dikaitkan dengan peristiwa antara Wasil Ibn Atta dengan Hasan al-Basri mengenai orang mukmin yang melakukan dosa besar. Hal ini menyebabkan wujudnya perbalahan antara Wasil Ibn Atta dan Hasan al-Basri. Oleh kerana perbalahan itu, Wasil dan pihak yang menyokongnya menjauhkan diri daripada Hasan al-Basri dan digelar Mu'tazilah. Selain itu, kajian sejarah menunjukkan bahawa aliran Mu'tazilah berkembang pesat semasa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Perkembangan yang pesat semasa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah menyebabkan aliran Mu'tazilah dianggap sebagai ideologi negara, sekaligus menyebabkan fahaman dan tamadun dari luar diserap dalam Islam oleh para ulama dan ilmuwan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kajian yang dilakukan oleh Nurida Destiana pada 2019. Kajian ini menyentuh mengenai peranan akal dan wahyu berlandaskan Islam serta aliran Mu'tazilah. Akal mempunyai banyak kepentingan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, akal digunakan untuk menyelesaikan masalah, menentukan perkara yang baik dengan yang buruk dan sebagainya. Wahyu pula bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada manusia. Untuk melindungi para nabi dan pengikutnya daripada ancaman musuh, wahyu juga diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Sebagai contoh, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang bersifat rasional dan mengutamakan akal fikiran. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahawa akal merupakan sumber ilmu yang tertinggi, manakala panca indera merupakan sumber ilmu yang terendah. Aliran Mu'tazilah juga beranggapan bahawa wahyu merupakan sumber ilmu melalui agama serta merupakan pengukuhan daripada akal fikiran. Aliran Mu'tazilah yang bersifat rasional ini menyebabkan pengikut aliran ini mencuba untuk memahami ayat Al-Quran mengikut pemahaman akal fikiran mereka sahaja. Dalam erti kata lain, pengikut aliran ini mentafsir ayat Al-Quran secara berkias iaitu majazi dan bukan secara literal iaitu harfiah. Selain itu, saya akan menyentuh mengenai kajian yang dilakukan oleh Muhammad Amin pada 2018. Kajian ini menerangkan mengenai peranan akal dan wahyu dalam Islam. Akal merupakan anugerah Allah kepada manusia. Anugerah akal ini hanya diberikan kepada manusia sekaligus membezakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Namun begitu, akal juga mempunyai batasannya yang tersendiri. Akal mampu memahami perkara-perkara yang melibatkan panca indera manusia, namun akal tidak mampu untuk memahami perkara-perkara gaib seperti keesaan Allah dan hari akhirat. Oleh itu, wahyu diperlukan untuk membantu manusia untuk memahami perkara-perkara di luar kemampuan akal. Malah, umat Islam harus berpandukan wahyu dalam menggunakan akal fikiran agar tidak terpesong daripada landasannya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kajian yang dilakukan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada 2019. Kajian ini membicarakan tentang objektif serta pemikiran yang dibawa oleh aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah membawa ancaman kepada umat Islam kerana mereka merupakan golongan yang terpengaruh dengan pemikiran logik serta fahaman Yunani, India dan Parsi. Hal ini menyebabkan mereka berusaha untuk menyesuaikan Al-Quran mengikut fahaman-fahaman tersebut. Di samping itu, aliran Mu'tazilah juga berbahaya kerana golongan ini mementingkan akal daripada nas-nas syarak. Hal ini kerana golongan Mu'tazilah meletakkan akal pada kedudukan yang tertinggi sekaligus menggunakan akal untuk menentukan sesuatu perkara. Malah, mereka berpendapat bahawa mereka harus menolak nas-nas syarak sekiranya ia berkontras dengan akal manusia. Selain itu, sikap golongan Mu'tazilah yang mencemuh para sahabat juga turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan golongan ini berbahaya untuk umat Islam.
Para sahabat dikecam serta dipandang rendah oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Hal ini bertentangan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa para sahabat merupakan golongan yang tidak menyebelahi mana-mana pihak serta meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sikap Mu'tazilah yang tidak menghormati para sahabat menyebabkan golongan orientalis berjaya mempersendakan para sahabat serta agama Islam. Selain itu, konsep keadilan golongan Mu'tazilah yang bertentangan dengan konsep keadilan Allah menyebabkan golongan ini mampu mengugat umat Islam masa kini. Golongan ini menganggap Allah membenarkan manusia untuk menentukan tindakan mereka sekaligus menolak konsep takdir. Pada pandangan ahli Mu'tazilah, Allah hanya mewujudkan hal-hal yang baik sahaja. Oleh itu, golongan ini beranggapan bahawasanya akal yang menentukan sama ada sesuatu perkara itu baik maupun buruk. Di samping itu, aliran Mu'tazilah turut mengancam agama Islam kerana golongan ini berteraskan prinsip posisi tengah antara iman dan kufur. Mereka beranggapan bahawa orang yang melakukan dosa besar dianggap sebagai fasik. Hal ini menyebabkan orang yang melakukan dosa besar tidak boleh digelar beriman maupun kafir serta ditempatkan di dalam neraka. Di samping itu, sikap golongan Mu'tazilah yang tidak meyakini hadis ahad menyebabkan umat Islam harus berhati-hati dengan golongan Mu'tazilah. Mereka menolak penggunaan hadis ahad untuk menentukan hukum bagi sesuatu perkara. Golongan ini berpendapat bahawa sesuatu hukum syariat itu hendaklah ditentukan dengan hukum akal. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa golongan Mu'tazilah mengutamakan logik berbanding hadis ahad dalam menentukan sesuatu hukum. Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa golongan Mu'tazilah merupakan golongan yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang menyimpang daripada Islam. Malah, golongan ini juga mengutamakan akal berbanding Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Abdullah akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ialah kaedah yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang suatu tugasan yang bertujuan untuk membantu memahami dengan lebih terperinci. Kami menggunakan kaedah kualitatif dan secara dalam talian kerana terdapat ahli kumpulan kami yang tidak pulang ke kampus. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah perpustakaan seperti buku dan jurnal. Antara buku yang dijadikan rujukan ialah Pengenalan kepada Mazhab Ilmu Kalam Mu'tazilah yang menerangkan makmul Mu'tazilah yang melibatkan beberapa tokoh seperti Washi Ibnu Atta. Seterusnya melalui jurnal. Jurnal yang dirujuk ialah Jurnal Tinta Seorang Da'i yang menggambarkan tentang fahaman Mu'tazilah. Dalam jurnal ini juga ia menceritakan tentang Washi Ibnu Atta yang membuat ajarannya sendiri untuk mendapatkan pengikut yang ramai dan menyebabkan akhirnya wujud ajaran Mu'tazilah. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah kajian lepas. Kajian lepas bermaksud kajian dilakukan oleh orang yang terdahulu tentang sesuatu topik. Seperti Zainima, Nurida Destiana dan Muhammad Amin tentang kajian Mu'tazilah. Yang keempat, kami memperoleh maklumat daripada internet dengan melayari laman sesawan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Antara contoh maklumat yang diperolehi daripada laman sesawan adalah golongan Mu'tazilah yang mengadaptasikan Al-Quran dengan pemikiran falsafah. Akhir sekali, kami mendapatkan maklumat daripada surat khabar, antaranya akhbar utusan Malaysia yang membincangkan pengaruh Syiah Mu'tazilah dalam aplikasi Al-Quran digital. Terdapat penyelewengan atau tafsiran dalam aplikasi Al-Quran tersebut yang merangkumi ajaran Mu'tazilah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atira dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami kepada hasil dan perbincangan. Menurut kajian-kajian yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa terdapat percanggahan besar antara pemahaman para ulama Islam dan pemahaman aliran Mu'tazilah terhadap posisi akal dan wahyu. Pertama sekali, kita akan melihat kepada pemahaman aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahawa kedudukan akal lebih diberi keutamaan berbanding wahyu dalam menyelesaikan segala masalah. Menurut mereka juga, segala ilmu serta pengetahuan yang ada di dunia ini dapat diperoleh melalui perantaraan akal. Selain itu, golongan Mu'tazilah juga berpandangan bahawa setiap kewajipan mampu diketahui hanya dengan berfikir secara mendalam. Seterusnya, kita akan melihat kepada pemahaman para ulama Islam terhadap kedudukan akal dan wahyu. Menurut para ulama Islam, kedudukan akal dan wahyu diumpamakan seperti matahari dan mata. Hal ini kerana kedua-dua matahari dan mata diperlukan untuk melihat. Menurut para ulama Islam iaitu Imam Al-Ghazali,
menyatakan bahawa tanpa wahyu sebagai matahari, mata tidak akan mampu untuk melihat sesuatu, dan tanpa akal sebagai mata yang melihat, cahaya matahari yang terang benderang juga tidak akan membenarkan penglihatan berlaku. Okey, kita akan melihat kepada hasil dan perbincangan yang kedua, iaitu pandangan para ulama Islam terhadap pendirian dan pendapat aliran Mu'tazilah. Pertama sekali, kita akan melihat kepada pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpandangan bahawa sekiranya terdapat golongan-golongan yang mendahului akal untuk mencari kefahaman tentang agama dan menolak wahyu sebagai petunjuk Allah SWT, atau golongan-golongan yang menolak akal dan hanya berpandukan wahyu semata-mata untuk memahami dan mendalami agama, maka kedua-dua golongan ini akan sesat dan tidak akan menemui kebenaran yang dicari. Seterusnya, kita akan melihat kepada pandangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa golongan Mu'tazilah ini menafsir ayat-ayat Al-Quran mengikut kemahuan dan keyakinan mereka sehingga menolak pandangan-pandangan orang yang terdahulu sebelum mereka, iaitu Salafus Soleh dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Nabi secara terus bersumberkan secara terus daripada Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, kita akan melihat kepada pandangan Imam Ibnu Qayyim terhadap pendapat dan pandangan aliran Mu'tazilah. Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya, iaitu Kitab Al-Manaruf Munif fi Al-Sahih wal Al-Da'if, menyatakan bahawa semua hadis yang berkaitan akal adalah palsu. Imam Ibnu Qayyim juga menyatakan bahawa golongan Mu'tazilah ini tidak menerima hadis ahad sebagai hujah dan dalam menetapkan hukum dan menggunakan hadis akal sebagai rujukan dan dasar pendirian mereka yang meninggikan kedudukan akal melebihi wahyu. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, kajian kami mendapati bahawa Mu'tazilah ialah sebuah mazhab akidah yang memberikan keutamaan kepada akal hingga menjadikan akal itu sebagai suatu pemutus hukum hakam di dalam agama. Bagi golongan ini, mereka mementingkan serta meninggikan kedudukan akal melebihi dalil syarak. Berdasarkan konsep akal yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah ini juga telah mendorong manusia menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan pertimbangan akal mereka semata-mata. Kewujudan konsep pegangan Mu'tazilah ini juga dipercayai juga telah menyelinap ke dalam akidah umat Islam akibat daripada perbuatan orang-orang yang memeluk Islam tetapi dengan berniat buruk dan jahat. Dalam menyusuri era modernisasi ini, golongan Mu'tazilah boleh kita simpulkan sebagai gerakan liberal yang suka mengajak manusia kembali berfikir akan hakikat syariat Islam yang sebahagiannya dianggap sebagai diskriminasi gender, penindasan dan ketidakadilan sosial. Sebahagian daripada golongan ini juga telah mewujudkan fahaman anti-hadis dengan mempersoalkan ketulinan hadis yang diwarisi dari zaman ke zaman sehingga berlakunya perpecahan dan perbalahan antara umat Islam. Pelbagai isu negatif yang kami dapat lihat pada masa kini kesan daripada fahaman yang dibawa oleh pengaruh golongan Mu'tazilah ini, seperti berlakunya ajaran Syiah menerusi aplikasi digital Al-Quran. Maka, sebagai seorang umat Islam yang berpegang teguh kepada nas Al-Quran, kita harus berwaspada dan berhati-hati dengan fahaman atau ajaran yang boleh menyesatkan akidah dan iman seorang Muslim.